dalam Breakout Edited TV bersama dengan saya, Afiq Syazwan dan juga Cikgu Geografi kita. Thank you, Afiq. Cikgu Fitri. Okey Cikgu, mari kita sama-sama mulakan seterusnya sebab tadi kita dah tersangkut sekejap. Sekarang kita dalam segmen 3. Jom. Okey. Kita imbas kembali lah. Tadi kita tengok satu pilihan jawapan pengetahuan dan pemahaman berdasarkan rajah. Saya dah terang tadi. Kita teruskan dengan satu pilihan jawapan pengetahuan dan pemahaman lokasi pada peta. Ini yang buat budak pensan ni. Calon-calon pensan ni. Sebab nak ingat lokasi-lokasi tertentu dalam peta dunia. Silap-silap peta Malaysia pun belum tentu dapat nak tentukan lokasi dia. So, sebenarnya dia tidaklah susah. Tidak terlalu sukar kerana gambar-gambar peta dan lokasi-lokasi ini adalah berulang-ulang. Setiap tahun mungkin dalam 4-5 tahun yang kebelakangan itu diulang semula untuk tahun-tahun akan datang. So tidak menjadi masalah dengan syarat calon-calon kena buat latihan. So ni berdasarkan lokasi pada peta. Saya bagi contoh contoh ni dia bagi kat sini, lorekan kat sini. Berdasarkan peta 1, apakah musim yang dialami di kawasan Belorek pada 21 Mac. Jadi dia menguji pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan tentang lokasi ni di mana ni, di negara Rusia. Negara Rusia dan berlaku pada tarikh 21 Mac. Jawapan dia adalah musim bunga. Tapi kat Malaysia ada juga musim bunga. Oh ada? Ada. Musim bunga durian. Tapi tidaklah semacam tu musim bunga kita tengok yang adanya musim sejuk winter. Kalau kita pergi ke Istanbul kita boleh nampak ada bunga tulip. Ada salji. So tidak berlaku di negara kita tapi berlaku di negara-negara yang atas. Di bahagian atas Malaysia kita contoh kita duduk sinilah. Ini Malaysia. Ni Malaysia. Negara di atas ini semua mengalami kejadian 4 musim. Ini adalah menguji pengetahuan dan pemahaman pada lokasi, pada peta. Ni peta dia. Sama ada peta dunia ataupun peta Malaysia. So, kita teruskan. Boleh follow, Afiq? Boleh. Saya okey. Lebih daripada satu pilihan jawapan. Tadi satu pilihan jawapan je. Yang ni lebih satu. Dia nak 2. Kita tengok apakah langkah yang boleh diambil untuk mengawal hakisan pantai. Dia ambil perkataan mengawal hakisan pantai. Dia nak langkah. Adakah mewartakan taman laut, mendalamkan pinggir laut, membina tembok konkrit, mengekalkan kawasan hutan bakau. Abi pernah pergi pantai tak? Pernah. Perasan tak kat tepi pantai dia ada tanah batu tu yang bubur dalam dawai tu? Betul. Itu adalah salah satu contoh tembok yang dibina di pinggir pantai untuk mengelakkan hakisan. Selalunya bahagian Tanjung bahagian Tanjung ada. Tanjung. Ada teluk. Teluk Tanjung macam contoh Tanjung Piai. Contohlah kan. Mengekalkan kawasan hutan bakau. Hutan bakau tahu tak apa? Hutan bakau? Pernah tengok iklan TV yang ikan melacak, melompat-lompat. Tolong itulah tempat buaya tu. Menangis tu. Itulah kawasan hutan Paya Bakau. So jawapan dia adalah yang ni lah. Membina tembok sebab nak mengelakkan hakisan. Dan mengekalkan Paya Bakau sebab bila ombak menghempas, sekali ombak menghempas pantai, sekali pantai berubah. Pernah dengar ayat tu kan? Pernah. So bila adanya kawasan hutan bakau, dia tak hempas pantai, dia hempas Paya Bakau. So pantai itu selamat. Faham? So itu adalah lebih daripada satu pilihan jawapan. Lebih daripada satu. Maksudnya 2, 3. Mungkin keempat-empatnya betul. Tapi kita tengok pada pilihan jawapan. Pilihan jawapan dia. Yang ni sebenarnya tertinggal ni. A ni sini. A, ni B. A, B, C, D. So dia bagi semua 2, Afiq bagi semua 2. So kalau bagi semua 2, maksudnya ada 2 jawapan yang betul. Kalau dia bagi 1, 2 dan 3. 2, 3 dan 4. 3 dah yang betul. Faham? Ataupun dia bagi last sekali semua di atas. Tapi tak wujudlah soalan macam tu. Belum pernah ada lagi. Dulu adalah. Sekarang sebab kita tak nak terlalu mengelirukan. Sebab menyebabkan budak tak boleh nak jawab lah. So itu adalah tentang itu saja. Wah, dah habis. Saya tak nak bagi panjang-panjang. Dalam apa yang saya bicarakan tadi ada tips
Okey, kita kena kenal apa yang kita tengok, barulah kita boleh buat apa yang kita nak buat. Maksudnya tidaklah terlalu mudah tapi akan menjadi mudah sekiranya kita membuat persediaan dengan latihan dan juga membaca. Teknik yang betul akan menyebabkan kita melakukan perkara yang betul. Itulah dia. Jadi sebenarnya kalau macam cikgu ada pengalaman, selalunya apakah kesalahan yang selalu pelajar buat? Kesalahan selalu pelajar buat. Tak lain dan tak bukan cuai. Cuai. Itu je. Tak ada benda lain. Kalau kata berapa banyak kesalahan, satu je kesalahan. Cuai. So patutnya dia kena baca dulu habis, baru pilih jawapan. Tapi dia sebab terlalu teruja. Okey, 1 jam 15 minit peruntukan masa untuk geografi kita satu. Biasanya ada wujud budak jawab 15 minit dah siap. 1 jam tu dia memang manfaatkan sepenuhnya untuk tidur. Okey, so 1 jam 15 minit kita gunakan sebaik mungkin lah. Kita dah siap, kita semak balik. Itu sebab dia. Objektif ni dia dah bagi soalan, dia dah bagi jawapan. Okey, senang je. Itulah dia. Jadi sekarang mari kita sama-sama saksikan paparan yang telah disediakan. Jangan tidur, saksi dulu paparan ni. Okey, jadi sekarang ni kita dah sama-sama saksikan paparan yang tadi. Now adalah masa untuk kita test. Kita nak uji minda. Tak kisahlah minda penonton ke ataupun minda yang di studio. Okey, so saya lebih suka menguji minda Afiq lah. Okey, sebab minda penonton di rumah calon-calon SPM kita tak nampak Okey, so kita nampak jelas dan nyata. Okey, minda Afiq. Okey, so kita ada 5 soalan. Okey, kita nak uji. Okey, pernyataan manakah? Okey, pernyataan manakah benar, dia nak benar tentang pergerakan bumi pada orbitnya. Ni 3 kunci lah. So mana Afiq rasa benar tentang pergerakan bumi pada orbitnya? Kita kena faham cikgu kan? Kena faham dulu. Kita kena faham. Kena faham dulu, tak faham, Allah tak tahu. Bumi berputar dengan kecondongan 23.5. Apa tu? Bumi beredar. Saya rasa D. Tempoh putaran bumi. Betul tak? Jawapan dia ni. Jawapan dia? B. Bumi beredar mengelilingi matahari. Kunci dia adalah pergerakan bumi cikgu pada orbitnya. Okey, so tempoh putaran bumi mengambil masa 24 jam. Itu ini adalah putaran. Okey, dia tanya pergerakan sebab bumi dah ada 2. Satu pergerakan mengelilingi matahari. Yang kedua adalah putaran bumi pada paksi macam gasing. Saya nak tunjuk macam mana kecuaian calon. Kadang-kadang pening boleh menyebabkan kita berputar macam gasing lah. Okey. So tak ada masalah. Baik. Okay, kita pergi pada yang kedua. Berikut merupakan kesan putaran bumi. Okey, dia tanya tentang kesan putaran bumi. Okey. Putaran bumi. Tadi pergerakan bumi, Wik. Ini betul putaran bumi. Siang dan malam tidak sekata, kejadian pasang surut, kejadian 4 musim, kejadian panas dan lembap sepanjang tahun. Putaran bumi. Jawapan dia B. B, okey, betul. Okey, jawapan dia kejadian pasang dan surut. Apa? Pasang surut apa ni? Air laut. Yes, air laut. Pasang dalam surut. Kita pergi pada yang kita pergi soalan seterusnya. Ketiga, lambat pusat tak apa, kita cepatkan. Okey. Lambat sangat, dia pusing lambat sangat, kita cepatkan. Okey. So kita pergi soalan nombor 4. Maklumat berikut menerangkan tentang lapisan atmosfera. Okey, lapisan berlakunya pembakaran dan penghancuran meteorit. Terletak antara 50 hingga 80 km dari permukaan bumi. Apakah lapisan atmosfera tersebut? Soalan ni yang saya kata tadi, kalau tak tahu memang tak jawab. Jangan tak tanya. boleh jawab, jangan tanya. So saya nak tanya, tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu. Okey, so jawapan dia adalah mesosfera. Okey. So fakta, kalau tak tahu memang tak boleh jawab. Jangan risau, kalau tak tahu tentang fakta, pilih saja mana yang nak, A, B, C atau D. Okey, tidak jadi masalah, boleh pilih betul atau salah, itu kira belakang. Okey. Maklumat berikut menerangkan ciri batuan berwarna cerah. Dia nak ciri batuan berwarna cerah, tekstur kasar, membentuk bajaran titiwangsa. Bajaran titiwangsa ni mana, Fik? Karak. Okey, berserat kan? Berserat. So banjaran titiwangsa yang ada terowong tu, itu adalah banjaran titiwangsa. Jenis batu dia tanya. Apa jenis batu adalah? Batu. Batu ni orang biasa buat jalan tu.
Ta tu. Batu. Batu apa? Okey, cepatlah. Lambat tak apa, kita faham. Keadaan cuaca sekarang kan panas dan lembap menyebabkan kita suka nak mencari jawapan. Okey, itu 5 soalan. Okey, 5 soalan yang dalam segmen apa? Trivia. Okey, Afiq, bagus. Bagus Afiq ni. Jadi cikgu, saya rasa seronok sangat. Tak mengantuk belajar dengan cikgu. Selalu belajar geografi ngantuk cikgu. Tak, biasa saya sebelum jadi cikgu saya pernah kerja fun fair. Okey, so kita kena ada hiburan lah. Kehidupan kita kena ada hiburan. Baik, terima kasih Cikgu Fitri. Nanti kita akan bersama lagi dengan Cikgu Fitri. Semuanya dalam Breakout Didik TV. Jangan lupa untuk bersama dengan kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi, 9.55 pagi dan juga 10.55 pagi. Untuk bersama dengan saya ataupun Wani Kerry. Semuanya dalam Breakout Didik TV di NTV7. Bye. Assalamualaikum.